15 minit tu boleh nanti saya snap gambar, screenshot. Ada kamera live? Ada. Okay, Ustaz, saya tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana di kesempatan pagi ini kita dapat bersama-sama meneruskan kuliah pengajian ilmu secara online dalam tempoh PKP kita pada pagi ini. Kita syukur kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita pagi ini kita dapat meneruskan kehidupan, menghirup udara Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting tuan-tuan, kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Ta'ala nikmat yang terbesar iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah tuan-tuan, kita masih lagi mampu berdoa pagi ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, kita masih lagi mampu berdoa pujian kepada Allah Ta'ala kerana kita dihidupkan atau dibangkitkan selepas kita dimatikan tidur seketika pada malam tadi. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah masing-masing dalam tempoh PKP ini. Jadi insya-Allah di pagi yang berbahagia ini, di kesempatan yang ada, sama-sama kita berkongsi ilmu, dalam erti kata kita bermuhasabah diri kita. Khususnya dalam kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tempoh PKP ini yang disambung lagi tuan-tuan 2 minggu. Jadi mudah-mudahan kita terus dikurniakan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini, insya-Allah. Jadi kepada tuan-tuan yang baru menonton kuliah subuh online ini, harap dapat teruskan menonton dan tuan-tuan jangan lupa share sebanyak mungkin. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat dan juga menyebarkan saham akhirat kita kerana menyebarkan ilmu kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Sambil-sambil tuan-tuan dan puan-puan di rumah yang bersiap-siap untuk buat sarapan pagi itu, sambil-sambillah menonton kuliah subuh online. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat hasil perkongsian kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan berbincang satu tajuk yang cukup menarik. Satu tajuk yang juga berlegar dalam seharian kehidupan kita. Apa tajuknya? Iaitu mencari kemuliaan atau kemegahan. Tajuk kita pagi ini ialah mencari kemuliaan atau kemegahan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya anggap slot kita pagi ini lebih kepada sesi muhasabah. Muhasabah kepada diri kita
khususnya dalam usaha kita mencari kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mencapai kemuliaan itu dan dalam masa yang sama kita muhasabah dengan berhati-hati adanya rintangan-rintangan dalam pada kita nak mencapai kemuliaan Allah. Baik, untuk sesi perbincangan kuliah subuh online kita pagi ini, kita akan mengambil sepotong ayat Al-Quran. Ya. Ayat Al-Quran dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-10. Mana tuan-tuan dan puan-puan yang ada Al-Quran bersama-sama boleh ambil, boleh buka surah Al-Fatir ayat yang ke-10. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid. Wa makru ulaika huwa yabur. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, barang siapa yang mahukan kemuliaan, maka hendaklah ia berusaha mencarinya, yang ini dengan jalan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam balasan Allah Ta'ala. Dan amal yang soleh pula diangkatnya naik sebagai amal yang makbul yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya. Dan sebaliknya orang-orang yang merancangkan kejahatan untuk mendapat kemuliaan adalah bagi mereka azab seksa yang berat dan rancangan jahat mereka akan rosak binasa. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, panjang ayat ini, surah Al-Fatir ayat yang ke-10. Ya. Tajuk kita ialah berkaitan dengan kemuliaan. Saya yakin tuan-tuan kita semua berusaha dan kita semua inginkan kemuliaan. Apatah lagi kemuliaan itu yang diperolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Semua orang, baik sesiapa sekalipun, hatta orang yang melakukan dosa sekalipun, sebenarnya dalam dirinya dia inginkan mencapai kemuliaan. Ya. Dan kita harus sedar bahawasanya dalam usaha mencari kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah sudah sediakan jalan untuk kita cari kemuliaan. Tuan-tuan, lawan kepada kemuliaan ialah kehinaan. Dan sudah pasti tidak ada di kalangan kita yang nak dihina. Tidak ada di kalangan kita yang mahu dipandang hina oleh sesiapa. Bukan sekadar oleh manusia, apatah lagi dipandang hina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nakkan kemuliaan dan semua tak nak dihina. Tak lagi dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah pastilah di sana kita perlu berusaha untuk mencapai kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada cara lain untuk mencapai kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala melainkan melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah jalan untuk kita mencapai kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita jalan nak menuju kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah Allah Taala ni pemberi mutlak kemuliaan itu, izzah itu. Falillahil izzatu jami'a. Kemuliaan itu segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pada kita nak menuju kemuliaan Allah Taala melalui jalan melaksanakan perintahnya, bersembahyang, beribadat, menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, melakukan amalan sunat, semuanya itu, ya, ada satu cabaran yang kadang-kadang kita risau, kita
tewas dengan cabaran. Ataupun kadang-kadang sebenarnya kita tenggelam dengan apa yang kita lakukan dengan sangkaan benda itu jalan yang betul, tetapi sebenarnya ia adalah lawan sebaliknya. Apa dia tuan-tuan? Dalam pada kita nak menuju kemuliaan, kita bimbang sebenarnya yang ada dalam hati kita bukan nak perolehi kemuliaan Allah, tetapi yang kita nak perolehi ialah rasa kemegahan yang bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu yang kita risaukan, tuan-tuan. Ya. Jadi sebab itu perkongsian pagi ini kita lebih kepada muhasabah diri kita. Muhasabah diri kita. Kenapa saya berkata demikian? Ya. Untuk mencapai kemuliaan ini, untuk mencapai kemuliaan ini, amalan kita mestilah kita pelihara sekali dengan hati kita. Jika kita tidak pelihara amalan kita dengan hati kita ini, maka kita risau, itulah yang kita sangkakan sebenarnya kita nak capai kemuliaan Allah Ta'ala. Tetapi yang bersarang di hati hanyalah rasa kemegahan, rasa kebanggaan yang sebenarnya bukanlah itu yang Allah Ta'ala inginkan. Ya. Baik. Apa yang ingin saya bawakan, kongsikan kepada tuan-tuan pagi ini? Hati manusia, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, kita pun sedia maklum, ya, hati kita ini mudah berbolak-balik dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadisnya, innama summiyal qalbu min taqallubihi, innama mathalul qalbi kamathali rishah mu'allaqah fi asli syajarah tuqallibuha ar-rih zahran li batnin. Sesungguhnya dinamakan hati itu kerana dia berbolak-balik. Hati ni dia berbolak-balik. Kita tuan-tuan nak buat amalan, nak capai kemuliaan Allah, kita nak buat amalan. Kita sebarkan ilmu, kita sembahyang, kita bersedekah, kita baca Quran, kita macam-macam lah segala amalan ini. Tapi dalam masa yang sama ni kita kena hati-hati ni, hati dengan hati kita ini. Kerana hati ni mudah berbolak-balik, tuan-tuan. Nabi kata, dinamakan hati kerana sifatnya yang berbolak-balik. Innama mislul qalbi kamathali rishah. Sesungguhnya hati kita ini ibarat seperti bulu ayam. Bulu ayam, tuan-tuan. Bulu ayam ni halus nipis, yang digantung di pokok, kemudian ditiup, yuqallibuha ar-rih, berbolak-balik bulu itu, yuqallibuha ar-rih zahran li batn. Dia akan bila ditiup angin, dia akan ke depan ke belakang. Begitulah, tuan-tuan, sifat hati kita ni. Sifat hati kita ni mudah berbolak-balik. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah rakamkan dalam Al-Quran, dalam jalan kita nak mencapai kemuliaan Allah Ta'ala ni, adanya satu ujian lagi yang mana godaan syaitan untuk membolak-balikkan hati kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Janji syaitan kepada Allah Ta'ala, iblis janji kepada Allah Ta'ala, dia akan kacau, ganggu anak cucu cicit Nabi Adam. Depan, belakang, kiri, kanan. Dia akan berusaha untuk mengganggu supaya kita ini terjerumus daripada jalan yang betul. Jalan nak menuju kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sangkakan betul lah kita buat. Tetapi hakikatnya kita tak capai kemuliaan Allah Ta'ala. Yang kita perolehi hanyalah sifat kemegahan. Sebab itu, apa yang saya sampaikan ini tidak lain, pertamanya untuk nasihat muhasabah diri saya sendiri. Khususnya, mudah-mudahan dia akan memberi kesedaran kepada diri ini dalam usaha kita nak beramal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, apa yang saya nak bawakan kepada tuan-tuan pada pagi ini?
dalam satu kitab karangan Ibnul Jauzi, kitab ini bagus kalau tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh renungkan muhasabah. Apa nama kitab tu? Talbis Iblis. Kita kata tipu daya atau belitan iblis. Iblis ini dia akan berusaha menipu daya kita. Dia akan balut benda yang buruk supaya nampak baik, ya, supaya kita ini takkan dapat melakukan kebaikan. Supaya ini kita tidak dapat memperolehi keredaan Allah. Ya, supaya kita takkan dapat kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dalam kitab Talbis Iblis ini, Ibnul Al-Jauzi membawakan satu, kita kata, muhasabah lah kepada kita, kepada beberapa golongan-golongan utama yang kita rasa bagus dah. Hebat dah dengan apa yang dia buat itu. Tetapi hati-hati tipu daya syaitan ini. Kerana dia akan membawa kita bukan kepada jalan yang sebenar, kemuliaan itu, tetapi kepada jalan yang sebaliknya. Apa yang Ibnu Al-Jauzi menyebutkan dalam kitabnya Talbis Iblis ini, tuan-tuan, ya, dia menegur kepada mereka-mereka yang pertama, ya, para alim ulama. Ini untuk muhasabah kita, tuan-tuan. Ya, jangan kita rasa dengan status yang kita ada, kita rasa kita dah hebat. Dia menegur para alim ulama kerana ada di kalangan mereka yang semata-mata mereka habiskan masa untuk berdebat, berjidal, mencari siapa menang, siapa hebat. Ini disebutkan dalam kitab Talbis Iblis. Untuk muhasabah kita, tuan-tuan. Hari ini itulah sebahagian yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita rasa kita nak membawa masyarakat untuk kemuliaan, yang menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu. Tetapi dalam masa yang sama kita lupa sebenarnya ia tidak lebih apabila kita tergoda dengan godaan syaitan ini, dia bolak-balikkan hati kita, menyebabkan kita rasa kita dah berada pada kedudukan mencapai kemuliaan Allah, tetapi akhirnya dia membinasakan amalan kita. Kerana apa? Sebagaimana yang ditegur oleh Al-Jauzi tadi, di dalam kitab Talbis Iblis, dia kata, ya, banyak menghabiskan masa untuk berdebat, berjidal, ya, untuk menunjukkan aku menang, untuk menunjukkan aku lebih hebat daripada kamu. Tidak lain bersifat kemegahan. Ini yang kita risaukan. Ini yang kita risaukan. Apatah lagi dalam zaman sekarang. Orang berlumba-lumba sebagai contoh. Orang berlumba-lumba, berapa ramai pengikut aku? Berapa ramai follower aku? Berapa ramai yang menonton, viewer yang menonton aku? Ya. Ini yang kita rasa, kadang-kadang kita rasa kita melakukan sesuatu yang betul. Aku buat ini betul. Ini muhasabah, tuan-tuan. Tidak ada kita nak kait dengan siapa-siapa. Untuk muhasabah kita supaya kita jaga hati kita. Sebab mudah sangat hati kita ini untuk berbolak-balik. Ya. Orang akan saling membanding antara satu sama lain. Tengok ni, dia ni, bukannya ramai orang nak dengar apa yang dia sampaikan. Tengok ni orang ni, ya. Jadi ini yang sesuasana yang tidak bagus, yang tidak molek. Yang kita kata bukanlah bersifat untuk kita nak cari keredaan Allah, nak mencari kemuliaan Allah, tetapi kita lebih kepada nak membanggakan diri kita. Itu yang kita risau, tuan-tuan, ya, pada hari ini. Ya, ingat, tidak ada mulianya kita ini di sisi Allah. Walau sesiapa pun kita, pangkat kita ni siapa sekalipun, melainkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala di kalangan kamu ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang dibawa oleh Ibnu Al-Jauzi ini bukan sekadar beliau menyatakan mereka yang terdiri dari kalangan para alim ulama. Ya, bahkan beliau menyebutkan juga di dalam kitab itu, di kalangan mereka ahli ibadah, ya, tipu daya belitan iblis kepada para alim ulama. Dan apa lagi? Tipu daya belitan iblis kepada para ahli ibadah. Apa lagi? Tipu daya belitan iblis kepada para pemimpin.
dan sebagainya. Banyak lagi tuan-tuan. Ya. Yang kita rasa, apa salahnya sebagai ahli ibadah? Apa salahnya sebagai alim ulama? Maka sangkaan kita itu sebenarnya kita bimbang dia akan pergi kepada sifat yang kita kata hanya berbentuk kemegahan semata-mata. Hal yang sama juga tuan-tuan disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Imam Ghazali juga memberikan hal yang sama dalam kita kata menegur sebagai muhasabah kepada 4 golongan, ya, pada 4 golongan yang kita kata apa, terdedah kepada tipu daya syaitan ini yang tanpa disangka. Disebut apa? Terpedaya dengan kebaikan diri sendiri. Ini. Ya. Kita sangka kita dah, aku ni dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi hakikatnya bukan. Kamu sebenarnya hanya lebih kepada merasakan megahnya diri kamu di hadapan manusia. Apa yang ditegur oleh Imam Al-Ghazali dalam hal ini sama sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, iaitu yang pertama golongan ulama. Hati-hati kita tuan-tuan, ya, Masya Allah. Ya, ini sesi muhasabah kita. Ya. Yang kedua, orang yang kuat ibadah. Yang ketiga, golongan sufi. Yang keempat ialah golongan yang memiliki harta. Ini golongan-golongan yang ditegur di kalangan Imam Al-Ghazali, yang mana supaya berhati-hati kita tidak terpedaya dengan kebaikan yang kita ada. Bukan maksud jangan buat kebaikan. Nak capai kemuliaan Allah, keredaan Allah, bukan kita orang kata apa, tak boleh buat kebaikan, tetapi hati-hati katanya. Hati-hati kerana tipu daya syaitan ini sentiasa berusaha nak memutarbelitkan diri kita. Akhirnya kita terjemus, bukan kemuliaan Allah yang kita dapat, tetapi kemegahan dunia yang bersifat sementara semata-mata. Ya. Kita boleh tengok tuan-tuan, kalau kita nak sesuaikan dengan situasi semasa pada hari ini. Ya. Masih lagi ada di kalangan kita yang menghabiskan masa berdebat, berjidal pada perkara-perkara yang bersifat khilafiyah, furu'iyah, sehingga menimbulkan rasa tidak suka antara satu sama lain. Pengikut ini tidak suka dengan pengikut ini, yang ini mencerca yang ini menghina balik, yang ini mengentam balik. Yang ini yang kita risaukan tuan-tuan. Sedangkan di luar sana ramai di kalangan mereka yang memerlukan pertolongan kita untuk kita bimbing mereka pada perkara-perkara yang bersifat agama. Tetapi apabila banyak dihabiskan masa dengan perkara-perkara yang masih bersifat khilafiyah, yang takkan ada hujung pangkalnya, ya, apatah lagi kita bimbang. Ya, mungkin niat asalnya ialah bersifat nak capai kemuliaan Allah, tetapi akhirnya dengan tipu daya syaitan akan membawa untuk apa? Untuk rasa bangga diri. Akulah, pendapat aku lebih hebat banding pendapat orang tu. Pendapat aku lebih tinggi daripada pendapat orang tu dan sebagainya. Ya, perkara-perkara ini suatu yang tidak bagus untuk kita dengar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi tuan-tuan, bolehkah kita mencapai kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak ada rasa kemegahan? Ya. Ada di kalangan kita, di kalangan manusia ini tuan-tuan, yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kelebihan kepadanya. Ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kelebihan kepadanya, yang mana dia tidak terkenal, tidak, orang tak tahu pun dia, siapa dia, apa amalan dia, hebat macam mana dia, orang tak tahu. Tidak terkenal di penduduk dunia, tetapi dia terkenal di kalangan penduduk langit. Ya, terkenal di kalangan para malaikat. Ya, maknanya untuk mencapai kemuliaan, tidak semestinya kita perlu ada di situ rasa dikenali, rasa perlu ada kemegahan di kalangan manusia. Ya.
Kerana ada di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kelebihan, mereka ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tak dikenal pun di kalangan manusia. Ini sebagai contoh, tuan-tuan. Mungkin kita pernah rasa dalam diri kita, kita rasa orang mungkin tak pandang kita. Kita ni mungkin bukanlah siapa-siapa di kalangan mereka. Mungkin kita akan ada rasa demikian. Tetapi yakinlah bahawasanya untuk mencapai kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah mesti dengan jalan adanya rasa dikenali, adanya rasa kemegahan, adanya rasa orang memandang kita. Kerana Allah dah datangkan. Sebagai contoh yang kita biasa dengar kisah apa? Uwais Al-Qarni. Semua orang tahu, semua orang sedar kisah Uwais Al-Qarni, tuan-tuan. Uwais Al-Qarni ni siapa, tuan-tuan? Orang tak kenal pun sebelum tu. Sehingga kan betapa hebatnya Uwais Al-Qarni. Nama asalnya ialah Uwais Ibnu Amir. Al-Qarni itu ialah merujuk kepada tempatnya di Quran. Dia berasal daripada Al-Quran. Nama tempat dia. Di Yaman. Baik, Uwais Al-Qarni ini sampai ke peringkat mulianya dia di sisi Allah Ta'ala. Ini kita nak kata bagaimana mulianya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walau tanpa ada sifat kemegahan, walau tanpa ada rasa dikenali oleh manusia, Allah Ta'ala sampai masanya Allah Ta'ala nak muliakan, Allah muliakan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kemuliaan kepada Uwais Al-Qarni? Sampai ke peringkat satu ketika Nabi SAW bersabda kepada sahabat, khususnya Sayyidina Umar, Nabi kata, ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir ma'a midadi ahli Yaman. Satu masa nanti akan datang Uwais Al-Qarni daripada rombongan kafilah daripada Yaman. Kemudian Nabi kata kepada Sayyidina Umar, sekiranya kamu mampu fa ini istata'ta ayyaghfira laka faf'al. Sekiranya kalau kamu jumpa dia, kalau kamu mampu untuk minta ampun, minta dia doa, Allah ampunkan dosa kamu, maka kamu buatlah. Tuan-tuan bayang, ini Sayyidina Umar, tuan-tuan, ini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni sahabat Nabi yang besar. Khulafa ar-Rashidin. Nabi kata, kalau kamu jumpalah Uwais Al-Qarni ni, nanti satu masa, kamu mintalah dia doa Allah ampunkan dosa kamu. Siapa ni Uwais Al-Qarni? Umar pun tak tahu siapa. Minta Allah ampunkan dosa kamu. Maknanya betapa mulianya dia di sisi Allah Ta'ala, kerana sehingga kan Allah Ta'ala bagi kelebihannya, dia doakan untuk sahabat Nabi yang besar. Dan sampailah masanya, tuan-tuan. Sampailah masanya ketika itu Rasulullah SAW telah pun wafat, dan Sayyidina Umar didatangi dengan kehadiran kafilah daripada Yaman. Maka dia tanya, dan akhirnya dia tanya, kamu Uwais Al-Qarni? Uwais Ibn Amir kata, kamu adalah Uwais Ibn Amir? Ya. Kamu ada seorang ibu yang uzur? Ya, kata dia. Tuan-tuan, Uwais Al-Qarni ini, apa sebab mulianya di hadapan Allah Ta'ala, walau tak dikenali oleh orang, oleh penduduk dunia? Kerana apa mulianya dia? Kerana dia mencintai Nabi, dia menyayangi Nabi, mengasihi Nabi, walau dia tidak berkesempatan untuk bertemu dengan Nabi. Dia tidak dapat berkesempatan semasa hayat Nabi untuk bertemu dengan Nabi SAW. Tetapi cinta dan kasih sayangnya tetap mekar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bagaimana pengorbanannya, satu lagi pengorbanannya terhadap ibunya, yang dia sanggup membawa ibunya pergi ke melakukan ibadat haji dengan mendukung ibunya. Ini satu kebaikan yang Allah Ta'ala angkat darjat dia. Dan apa lagi amalannya, wallahu alam, ada yang mungkin rahsia hanya antara dia dengan Allah Ta'ala, sehingga menyebabkan
mulianya dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dikenali, tidak ada orang pandangnya di dunia, tidak ada orang angkat dengan kemegahan padanya, tetapi dia tetap diangkat mulia oleh Allah Ta'ala, sehingga Nabi minta kepada sahabat, kalau jumpa Uwais Al-Qarni, minta kamu doakan buat kamu, Allah ampunkan dosa kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan Uwais Al-Qarni pun rasa terkejut. Kamu kan sahabat yang besar, kenapa kamu minta aku doakan untuk kamu? Patutnya kamu lah doa untuk aku, sebab kamu sahabat Nabi yang besar. Sayyidina Umar kata, aku pernah disebut oleh Nabi, sekiranya aku jumpa kamu, maka mintalah supaya kamu mohon kepada Allah, ampunkan dosa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kisah yang cukup mendatangkan pengajaran muhasabah kepada kita, bahawasanya dalam pada kita mencari kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, di sana ada juga ruang yang hanya hambanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa kehebatan amalannya yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi sebab itu dalam urusan ini, dalam kita nak membawa sifat hati kita ini, ya, kita mengajar orang, kita menyampaikan ilmu, kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan nak menuju kemuliaan Allah Taala, jangan lupa di sisi-sisi itu ada sifat-sifat yang boleh menenggelamkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, iaitu sifat rasa kemegahan, kesombongan dengan apa yang kita ada. Ini kita bimbang, risau, muhasabah diri kita, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang itu boleh jadi fitnah kepada agama, boleh jadi fitnah kepada mereka-mereka yang tidak melakukan perkara-perkara sedemikian. Ada juga contoh yang Allah Subhanahu Wa Taala bawa, yang mana dia rasa dia melakukan, dia dah rasa dia mencapai kemuliaan, apatah lagi dia merasa megah, angkuh, sombong dengan apa yang dia ada. Siapa dia? Allah rakamkan dalam Al-Quran, kisah Qarun. Qarun, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Qarun ini adalah daripada kaum Nabi Musa AS. Tapi akhirnya dia adalah di kalangan orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi dia apa? Kekayaan yang melimpah ruah. Dia rasa dia dah dapat kemuliaan, tetapi hakikatnya yang ada pada dia ialah kita kata kemegahan dan kesombongan yang memusnahkan diri dia. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dia punya hazanah, harta kekayaan dia, ya, disebut kunci hazanahnya saja besar sehingga perlu dipikul oleh orang yang gagah perkasa. Kunci hazanahnya. Ya. Kemudian dia rasa megah dengan apa yang dia miliki. Ya. Dia kata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang aku dapat ini, semuanya ini adalah daripada usahaku. Innama utitu ala ilmin indi, ilmu aku, usaha ikhtiar aku. Tetapi dia lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kurniaannya kepadanya, sehingga dia rasa bangga. Dia rasa bangga apabila ditegur oleh kaum-kaumnya, orang sekelilingnya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah kamu rasa bangga sangat, janganlah kamu rasa sombong sangat dengan apa yang kamu ada. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tak suka orang-orang yang bangga dan sombong ini. Tapi dia tetap bangga, angkuh terhadap apa yang dimiliki. Dan akhirnya apa yang berlaku, tuan-tuan, apa yang berlaku padanya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dia, Allah musnahkan dia, wa khasafna bihi fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Ya, akhirnya Allah Taala timbus dia bersama-sama dengan hartanya, bersama-sama dengan rumahnya, timbuskan dia di bawah
di bawah tanah. Balikkan dia di bawah tanah. Jadi ini adalah dua kisah pengajaran kepada kita. Yang pertama dalam bab kisah Uwais Al-Qarni ini tadi, dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala dalam pada tidak ada siapa yang mengenalinya. Tidak ada siapa yang tahu. Bermakna untuk capai jalan menuju kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mesti untuk kita rasa kita ni hebat di sisi manusia. Kerana dengan rasa hebat ni kadang-kadang dia akan mendatangkan sifat-sifat yang boleh merosakkan kita dengan tipu daya syaitan tadi. Yang disebut oleh Al-Jauzi dalam Talbis Iblis ataupun Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hatinya mudah akan rasa bangga diri. Yang ahli ibadat rasa hebat dengan ibadah. Yang ahli ilmu, para ahli orang alim, dia akan rasa hebat dengan ilmunya sehingga dia rasa megah, sehingga dia merendahkan kedudukan orang lain, sehingga dia rasa tingginya dia berbanding orang lain. Ini yang saya kata tadi, kita hati-hati. Sifat kemegahan ini boleh memusnahkan diri kita. Yang kedua kisah yang dibawa tadi, yang kedua kisah Qarun, yang mana dia rasa dia dah mulia, dia rasa Allah, aku dah dapat dah begitu banyak harta, orang memandang aku sehingga orang rasa alangkah untungnya kalau kami pun dapat harta macam kamu. Ya wailana mislama utiya Qarun, orang lain bila lalu tengok dengan harta yang Qarun ada ini, dia rasa seolah-olah untung kalau kami pun ada harta macam Qarun. Tetapi tidak membawa makna kemegahan yang dia ada, tidak membawa makna kerana tidak memperolehi kemuliaan Allah Ta'ala, bahkan yang teruknya dia dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akibat dengan sifat kemegahan, kesombongan yang dia miliki. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang boleh kita bincangkan pagi ini tentang tajuk yang berkaitan dengan mencari kemuliaan ataupun kemegahan. Jadi benda ini adalah muhasabah kita. Siapa-siapa sahaja akan diuji. Siapa-siapa sahaja tuan-tuan boleh diuji oleh Allah Ta'ala adanya sifat-sifat yang saya sebut tadi. Dalam pada masa yang sama, kita berusaha untuk mencari kemuliaan Allah Ta'ala, dan dalam masa yang sama kita tidak sedar bahawa di sisi kita ada ujian, ada cabaran yang cukup dahsyat, iaitu dengan rasa kemegahan, dengan rasa bangga. Jadi sebab itu zaman hari ini, saya kata tujuan tajuk ini kita bincangkan, bibit-bibit itu kita sudah nampak tuan-tuan, kita sudah nampak dalam masyarakat kita, apatah lagi dalam dunia tanpa sempadan, dalam sistem media sosial pada hari ini, yang masing-masing boleh create page, masing-masing boleh dapatkan kita kata pengikut, yang like, yang follower, yang sehingga kadang-kadang boleh merasakan diri dengan kebanggaan. Yang itu kita kena rasa risaulah, berhati-hati. Habis tu tak boleh ke Ustaz kita kena ada follower? Tak boleh, itu boleh, tetapi kita kena sentiasa hati-hati. Kerana apa? Kerana kita bimbang. Imam Ghazali dah sebutkan dah, kerana ada di kalangan kita nanti yang akan terpedaya dengan kebaikan diri sendiri. Yang ini yang kita risaukan. Orang yang melakukan kejahatan, sudah tentu dia melakukan kejahatan. Dia tak akan rasa dia buat dosa sebab memang dia buat dosa. Dia dah memang melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Takkan rasalah dia ada peluang syurga itu kerana banyaknya dosanya itu. Tetapi yang kita risau, apabila kita rasa dengan kebaikan kita ini, seolah-olah kita dah mulia di sisi Allah Ta'ala, dalam masa yang sama kita lupa ia tidak lebih sekadar kita hanyalah rasa megah, khususnya di hadapan manusia, dikelilingi manusia. Sekali lagi saya tekankan tuan-tuan, perbincangan kita pada pagi ini tidak lain dan tidak bukan untuk muhasabah kita, renungan kita bersama,
Ujian Allah Ta'ala itu akan datang dalam apa jua situasi, tuan-tuan. Ya? Kadang-kadang kita rasa, takkanlah aku, Allah Ta'ala dah kurniakan ilmu, insyaAllah aku akan berada pada jalan yang benar. Ingat tuan-tuan, ya, kita ada cuti tuan-tuan. PKP kita cuti, pejabat bukan cuti, kita tak pergi pejabat, kita tak keluar bekerja dan sebagainya. Ya, ada masa kita ambil cuti rehat, ada masa kita MC. Tapi ingat, syaitan, iblis ini tidak pernah cuti. Walau PKP sekalipun, dia akan berusaha. Lagi kuat amalan kita, lagi baik kita dengan Allah Ta'ala, lagi kuatlah ujian syaitan iblis akan goda kita, akan bolak-balikkan hati kita supaya kita tidak mendapat keredaan dan kemuliaan Allah. Bahkan lebih teruk dari itu, dia lebih lagi seronok apabila kita terus langsung tidak dapat jalan yang sepatutnya kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya fikir memadailah apa yang dapat kita kongsikan pada pagi ini, lebih kurang sekitar 45 minit. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf anda ada apa yang saya sampaikan ini ada kekurangan. Sesungguhnya saya sekadar insan biasa yang berusaha untuk menyebarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan bermuhasabah untuk kita bersama. Mudah-mudahan manfaat ini dapat disebarkan kepada kita yang lain-lain. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita beredar, sama-samalah tuan-tuan share sebanyak mungkin. Mudah-mudahan ada saham untuk kita semua dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ya, saya rasa cukup itu yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.